Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi surau, timbalan pengurusi surau, ahli jawatan surau, para imam, para bilal, para siap yang mana sudi menjemput saya hadir pada malam ini. Ini kali pertama saya sampai dekat sini. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ustaz Faizal Husni bin Haji Harsyad, yang mana dalam poster dia tulis Faizal Husin. Faizal Husin tu pelakon. Yang ada dekat sini Faizal Husni, dia hampir-hampir jadi pelakon. Tapi kalau jadi pelakon tak tahu dia duduk sini ke tak. Jadi saya berkhidmat sebagai perunding latihan kemahiran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Saya selalu pergi ke SIAS ni, selalu lalu ke sini, tapi dipertemukan oleh Allah saya singgah dekat sini. Dan saya masih lagi belajar di peringkat PhD di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, yang telah diubah namanya menjadi UIS. K itu dia buang sebab dia jadi universiti penuh, Universiti Islam Selangor. Jadi para jemaah sekalian, pada malam ini saya nak berkongsikan dengan para jemaah seperti mana yang dinyatakan oleh pengurusi majlis tadi. Saya rasa pengurusi kot. Pengurusi dan pengurusi majlis jarang dia pegang dua jawatan. Selalu jadi pengurusi je, pengurusi majlis pun dia. Jadi pada malam ini, para jemaah sekalian, kita perasan ataupun tidak perasan, imam kita berdoa tadi, doanya lain. Kalau sebelum masuk Ramadan, dia membacakan doa yang Rasulullah doakan 2 bulan sebelum Ramadan, iaitu Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, yang bermaksud, ya Allah berkatilah bagi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkatilah kami juga pada bulan Ramadan. Perkara ini imam doa tu 2 bulan sebelum Ramadan. Hari-hari kita dengar, tapi malam ni berbeza. Malam ni tak sebut Sya'ban, tak sebut Rajab dah. Dan apa yang Rasulullah buat? Rasulullah buat pertama doa Rasulullah sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan. Kalau ikut kira 60 hari lagi sebelum Ramadan, Rasulullah berdoa tiap-tiap hari supaya sampai pada bulan Ramadan. Ada lagi satu doa yang Rasulullah panjatkan semalam ketika mana melihat anak bulan. Rasulullah nampak je anak bulan, Rasulullah berdoa lagi, iaitu Rasulullah berdoa, Allahumma ahil alaina bil yaumi wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah, yang bermaksud, ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami untuk menghadapi Ramadan, berikanlah kesejahteraan kepada kami, dan terimalah ibadah kami pada bulan Ramadan. Itu kemuncak doa Rasulullah. Tuan-tuan bayang, Rasulullah berdoa tu 2 bulan sebelum tu. Kita dengar pun, kita pun tak tahu rasa ke tak rasa. Kita kadang-kadang rasa, apalah imam ni, tak ada doa lain ke? Rajab, Sya'ban, Sya'ban, Rajab, Rajab, Sya'ban. Dia tak tahu itu sunnah Rasulullah. Jadi pada malam ini para jemaah, saya nak berkongsi dengan para jemaah untuk bagi semangat. Dia semangat mula-mula ni bagus. Dan tuan-tuan jemput saya pun kita bagi dalam permulaan. Janganlah maklumat yang saya sampaikan ini di pertengah-tengah puasa. Sepatutnya pada hari pertama nak berpuasa. Saya kongsikan dengan para jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang dunia yang kita duduk pada malam ini.
Hari ini bertarikh 11 Mac 2024 yang tuan-tuan duduk di dalam surau pada malam ini, Rasulullah pernah ceritakan tentang dunia 1400 tahun dahulu. Di antara hadis yang Rasulullah ceritakan tentang dunia ini, iaitu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadakum isba'u hadhi." Iaitu, demi Allah, tidaklah hendak diumpamakan dunia ini dengan salah seorang daripada kalian apabila kalian mencelupkan jari di tengah lautan. Bila kalian angkat, air lautan yang melekat di hujung jari kalian itulah nikmat dunia. Sedangkan yang berbaki, yang tertinggal itu nikmat hari akhirat. Tuan-tuan dapat bayang tak? Kalaulah dalam kalangan kita malam ni ada orang paling kaya sekalipun, kekayaan itu hanya hujung jari. Yang mana Allah sediakan yang berbaki untuk hari akhirat. Itulah dunia yang malam ni kita duduk. Dan yang kedua, ketika mana Rasulullah dengan para sahabat pergi berjalan dalam berkumpulan pergi ke pasar. Di dalam perjalanan Rasulullah terjumpa seekor bangkai kambing yang telah mati, dan dalam keadaan bangkai kambing ini telinga dicacat. Ustaz, cacat macam mana? Wallahualam, dalam hadis tu tak cerita. Dia kata cacat je lah. Jangan cerita, jangan tanya banyak-banyak. Jadi bila Rasulullah nampak bangkai ini, Rasulullah bagi tahu kepada sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham." Wahai sahabat, aku tawarkan kepada kamu bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham. Kalau kamu ada 1 dirham, kamu bagi aku, ambillah bangkai kambing ni. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang nak. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kami bayar 1 dirham, ini dah mati, tak boleh makan, tak boleh nak buat apa. Rugi kami bayar 1 dirham." Nampaknya tak ada sahabat yang nak. Rasulullah bersabda kali yang kedua. Rasulullah berkata, "Atuhibbuna annahu lakum?" Apa kata aku bagi kamu dengan free? Ambil free, tak payah bayar 1 dirham. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau diberikan free pada kami pun kami tak boleh makan." Dan sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalaulah binatang ni masih hidup, dia masih tidak ada harga sebab telinga dia cacat." Sebab telinga. Maksudnya sahabat free pun tak nak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allahi man haza 'alaikum." Demi Allah, tidaklah hendak diumpamakan dunia yang kamu duduk sekarang ni lebih hina daripada bangkai kambing yang kamu tak nak. Tuan-tuan, kita duduk malam ni, kita dapat nikmat Allah, kita dapat harta, kita dapat keselesaan. Apa yang kamu dapat lebih hina daripada bangkai kambing tadi. Kalau kita fikir balik, oi, pening kita. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, dalam sebuah hadis yang lain, ketika mana Rasulullah berkata kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'anna gharibu aw abiru sabil." Wahai Ibnu Umar, kamu hidup di atas muka bumi ni sebagai seorang pengembara. Pengembara ni apa? Pengembara ni orang yang tidak duduk tetap. Dia akan berpindah satu tempat, pergi pindah tempat lain, pergi pindah tempat lain. Itulah manusia. Yang mana Rasulullah juga bagi tahu dunia ni sebagai jabatan. Kamu lalu jabatan, kamu pergi ke akhirat, hari akhirat. Dunia ini sebagai seorang pengembara. Kita tengok balik 3 hadis ni. Hadis pertama, nikmat yang sedikit. Hadis yang kedua, dunia ni begitu hina, lebih hina daripada bangkai kambing. Hadis yang ketiga, seorang pengembara. Tuan-tuan, bila kita faham tentang hadis ni, kita akan tanya, "Ustaz, kita nak buat apa ni Ustaz?" Boleh jadi di kalangan kita hidup 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Panjang lagi perjalanan. Sedangkan Rasulullah bagi tahu dunia ni punyalah hina. Apa yang kita nak buat, tuan-tuan? Jawapannya saya berikan dalam sebuah kitab. Imam Ibnu Qudamah jawab persoalan ini. Dan apabila kita faham jawapan Imam Ibnu Qudamah, dia menyatakan ada 4 perkara yang kamu lakukan. 4 perkara inilah kita pegang.
Kamu pegang 4 perkara ini, Allah angkat darjat kamu. Kamu pegang 4 perkara ini, Allah masukkan kamu dalam syurga. Kamu pegang 4 perkara ini, Allah muliakan kamu walaupun dunia itu punyalah hina. Tuan-tuan, saya akan terangkan kepada para jemaah tentang 4 perkara ini, dan ianya lebih hebat apabila masuk bulan puasa. Kebetulan bulan puasa, tuan-tuan. Kebetulan bulan puasa. Pengurusi kita berhenti pukul berapa pengurusi? Saya rasa macam khutbah pula hari ni. Jarang saya duduk atas ni. Selalu duduk atas ni khutbah je. Ini ceramah duduk atas ni. Kalau saya rasa tuan-tuan tengok saya tak nak berhenti, tuan-tuan bangun dulu. Kalau tuan-tuan bangun, saya berhenti. Tapi kalau tuan-tuan duduk tak nak berhenti, tak nak bangun, saya tak berhenti. Jadi kita lihat 4 perkara ini. 4 perkara ini menjadi asas kepada kita. Tuan-tuan faham, tuan-tuan tahulah nak buat apa. Sebab itu beruntunglah tuan-tuan tahu lebih awal. Kalau tuan-tuan jemput saya 10 malam takhid, tinggal 10 malam je boleh buat. Lagi 20 malam dah terlepas. Tapi kita bermula pada malam yang pertama pada hari. Pandai pengurusi pilih tarikh. Baik, kita lihat yang pertama. Imam Ibnu Qudamah menyatakan, yang pertama, anna hazihi dunya sudmarjar al-abrar. Kamu jadikan dunia yang hina ni, kamu jadikan dunia yang ada ini sebagai tempat perniagaan. Tiba-tiba tempat perniagaan. Imam Ibnu Qudamah bagi tahu, kita duduk di atas muka bumi yang hina ni jadikan tempat perniagaan. Tuan-tuan akan tanya saya, Ustaz, kita nak berniaga apa ni? Apakah perniagaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qudamah? Tuan-tuan, kita nak berniaga apa? Tuan-tuan jangan risau. Kalau saya tanya, saya akan jawab. Tuan-tuan tak payah jawab. Kalau saya tanya, tuan-tuan akan jawab. Banyak akan duduk dekat tepi dinding tu. Depan dia akan jadi kosong. Jadi saya tanya, saya akan jawab. Tuan-tuan jangan risau. Perniagaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qudamah berada di dalam Al-Quran. Sebab Allah nyatakan antara kita dengan Allah juga perlu berniaga. Bukan kita dengan makhluk. Antara kita dengan makhluk memang kita berniaga. Tetapi dengan Allah, kita juga kena berniaga. Apakah perniagaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang menunaikan solat serta orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah secara terus terang ataupun bersembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak akan rugi. Inilah perniagaan yang kita kena buat. Antara kita kena berniaga. Apa perniagaannya? Membaca Al-Quran. Yang kedua solat. Yang ketiga bersedekah. 3 perkara ini Allah nyatakan bila kamu lakukan, itulah perniagaan kamu dengan Allah. Dan Allah janjikan, yarjuna tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tuan-tuan, kita berniaga dengan makhluk pun rugi. Kadang-kadang tak balik modal. Tapi berniaga dengan Allah, ni antara kehebatan orang-orang Islam. Sebab itu Imam Ibnu Qudamah nyatakan, jadikan dunia yang penuh hina ni dengan satu amalan, iaitu berniagalah dengan Allah. Tentang 3 amalan tadi. Baca Al-Quran kita dah buat. Solat kita dah buat. Bersedekah kita dah buat. Itulah perniagaan kita dengan Allah. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah At-Taubah, iaitu dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Iaitu Allah berfirman, sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang beriman, baik daripada dirinya ataupun hartanya, bi anna lakumul jannah. Allah balas pula dengan syurga. Setiap amal ibadat kita, setiap perbuatan kita yang kita lakukan kerana Allah, Allah beli. Allah beli dan Allah balas dengan apa? Bi anna lakumul jannah. Allah bagi syurga. Tuan-tuan, perkara yang hebat. Perkara yang cukup hebat, kita lakukan amalan, Allah bagi pula dengan syurga.
Sebab itu walaupun dunia ni punya hina lebih hina daripada bangkai kambing, tapi kamu diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberi pula dengan syurga. Jadi bila kita tahu perkara ni kita kena lakukan. Ayat yang ketiga di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 12, yang mana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mahu tak kamu aku kabarkan satu jenis perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allah nak bagi tahu satu rahsia. Allah nak bagi satu rahsia, kalau kamu lakukan amalan ini, kamu akan dielak daripada azab yang pedih. Tuan-tuan, sebab itu kalau orang yang baca Quran ni, dia seronok, dia faham. Dia baca ayat ini, dia tidak akan berhenti di sini. Sebab dia akan baca ayat yang seterusnya, sebab jawapannya pada ayat yang seterusnya. Itu kalau kita baca, tuan-tuan, kalau kita faham seronok. Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif, dia pernah berceramah dekat tempat saya. Dia ceritakan pengalamannya, isterinya khatam terjemahan Al-Quran. Saya garuk kepala juga, macam mana khatam terjemahan pula? Sebab apa? Dia baca keseluruhan terjemahan, mana dia khatamkan terjemahan tersebut. Saya pun buat. Apa yang saya buat? Saya baca 2 muka surat, nak tak nak saya baca sampai habis. Saya baca sampai satu perkataan pun saya tak tinggal. Rupa-rupanya ya Allah, tuan-tuan akan berminat, tuan-tuan akan berselak satu persatu, tuan-tuan akan selak satu persatu, tuan-tuan akan selak. Sebab tuan-tuan minat mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab kita faham. Rupa-rupanya punyalah pelik, sekecil peristiwa pun Allah rakam dalam Al-Quran. Jadi perkara ini apakah rahsianya? Allah berfirman lagi pada ayat yang seterusnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum. Iaitu yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita dah buat dah, tuan-tuan. Perkara pertama ada pada kita. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Ustaz, tak sempat lagi pergi Palestin, mungkin tak ada peluang. Tapi yang ketiga, menginfakkan harta kamu di jalan Allah. 3 perkara inilah rahsia yang Allah nyatakan, kamu akan dielak daripada azab yang pedih. Hebat, tuan-tuan, Al-Quran. 3 ayat inilah menjadi dalil kepada Imam Ibn Qudamah nyatakan, kamu berniagalah di atas muka bumi Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Kenapa dispesifikkan pada bulan puasa? Tuan-tuan, tentang bulan puasa ni Rasulullah bagi tahu kita. Rasulullah bagi tahu bulan puasa inilah banyakkan kamu berniaga dengan Allah. Kita bacakan hadis ini. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila 70 mi'addi. Yang bermaksud, setiap amalan anak Adam akan digandakan pahalanya 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Ni amalan kita ni. Paling common 10 kali ganda. Paling tinggi 700 kali ganda. Tetapi dalam hadis tersebut Allah berfirman lagi, Azza wa Jalla berfirman, ila sauma fa innahu li wa ana ajzibih. Melainkan puasa. Puasa itu untuk aku dan aku akan berikan ganjaran tersebut. Maknanya Allah lebih berminat nak bagikan lipat kali ganda lebih daripada 700 tadi. Kalau rasa kita 700 tu dah banyak, tapi Allah kata, nah, sebabkan puasa itu untuk aku akan bagikan lebih daripada. Tuan-tuan, inilah di antara perniagaan kita. Kita kalau pergi dekat bank, tuan-tuan, mana interest paling banyak kita letak duit. Ni sikit aku pindah sana. Tapi Allah nyatakan ketika mana kamu berpuasa, puasa itulah yang paling hebat amalan dia. Jadi berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Hindarkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan puasa, perkara boleh yang membatalkan puasa. Imam Ibn Qudamah ada kata ada 4 perkara yang akan merosakkan puasa kamu. Pertama, riak. Kedua, ujub. Ketiga, menghina sesama orang-orang Islam, yang mana biasa kita buat.
Kamu mengumpat orang walaupun dalam hati, Allah hapuskan amalan kamu. Dan yang keempat, jangan menyalahi sunnah. Kita jaga 4 perkara ini, insya-Allah puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Itu perkara yang pertama. Ada lagi 3. 8.20. Pukul berapa nak habis? Kita tengok. Saya lajukan tuan-tuan yang kedua. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan wahalbah as-sabaq bainal qiram al-akhyar. Jadikan dunia ini sebagai tempat perlumbaan. Tuan-tuan, kita nak lumba apa? Kita baca wasiat Imam Ibnu Qudamah, dia stop kat situ je. Dia kata kamu jadikanlah dunia ini sebagai gelanggang perlumbaan. Gelanggang perlumbaan apa? Nak kena cari sendiri. Rupa-rupanya gelanggang ini juga terkandung dalam Al-Quran. Sebab itu saya kata hebatnya Al-Quran ini. Gelanggang ini juga terkandung dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Yang mana Allah berfirman, setiap umat mempunyai kiblat yang tersendiri. Di mana kamu berada, kamu hadapkan diri kamu kepada kiblat tersebut. Fastabiqul khairat aina ma takunu. Bersegeralah, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan di mana saja kamu berada. Allah yang mengarahkan kita untuk bersegera beramal. Cuma dalam kepikiran kita, ustaz, benda apa yang kita nak lumba ni? Lumba makan ke lumba nak lumba lari? Kita nak lumba apa? Perlumbaan pertama. Tuan-tuan ingat perlumbaan pertama ni. Perlumbaan pertama selagi mana kita hidup atas muka bumi, Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, berlumba-lumbalah mencari keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ni hidup atas muka bumi yang hina ni. Apa jua keadaan di mana saja kamu berada, tak kiralah bila-bila masa, kamu carilah keampunan Allah. Carilah, bersegeralah. Barang siapa yang mendapat keampunan daripada Allah, pasti kamu akan mendapat limpah rahmat dan kurnia dia. Kitalah orang yang paling hebat. Sebab itu perlumbaan ini menjadi perlumbaan yang pertama. Carilah keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca, imam baca doa tadi, kita dah aminkan dah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa orang-orang yang orang-orang muslimin dan muslimat, semua kita dah minta doa. Cari keampunan Allah. Sebab itu letakkan sebagai perlumbaan yang pertama. Perlumbaan yang kedua, perlumbaan yang kedua, Rasulullah nyatakan perlumbaan ini berada dalam bulan puasa. Kamu berlumba-lumbalah, dikhususkan dalam bulan puasa. Bulan lain susah nak dapat. Kenapa Rasulullah bagi spesifik kepada bulan puasa? Sebab di antara hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidat asy-syaitan wa maradatul jin." Apabila tibanya malam pertama Ramadan, malam ni. Ni yang malam pertama, kena pula dengan hadis ni. Apabila tibanya malam pertama Ramadan, syaitan dibelenggu, jin pun dibelenggu, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Tuan-tuan, perkara ini kalau kita faham tentang hadis ini nak jelaskan, apabila syaitan dan jin dibelenggu bermaksud kurangnya gangguan, bukan tak ada langsung. Jangan anggap jin dengan syaitan tak ada langsung. Tak, jin dengan syaitan tetap akan ada. Tetapi gangguan dikurangkan. Ketika mana sebelum bulan puasa kamu diganggu, tetapi bulan puasa kamu juga diganggu, tetapi dikurangkan. Rasulullah mengatakan ketika inilah kamu berlumba-lumba untuk beribadat. Sebab itu kita fikir, saya yakin tuan-tuan akan setuju dengan saya. Tengok malam ni sudah cukup. Saya ingat kuliah maghrib semalam tak ramai macam ni. Nampak? Dipermudahkan kamu datang. Tak kiralah hajat nak solat kerana Allah ataupun nak solat kerana pengurusi sekalipun, kamu duduk juga dalam surah Allah ketika ni. Ini bezanya. Rasulullah dah bagi tahu gangguan itu dikurangkan dan kamu dipermudahkan untuk beramal. Sebab itu kena berlumba-lumba. Banyakkan baca Al-Quran.
Sebab itu dikatakan tadarus Al-Quran. Bila masuk tadarus, kita join. Selagi kamu tak baca pun tak apa. Tapi kamu ingat, kamu ikut apa yang mereka baca, kamu juga dikira sebagai membacanya. Walaupun kita tak pandai baca, ustaz tak pandai baca ustaz, nanti sampai giliran saya pening. Cakap pas. Dia pergi orang sebelah. Orang sebelah kata pas lagi. Dah balik-balik orang tu juga yang baca. Jadi ini di antara perkaranya. Bila kita faham, seronok kita nak beramal beribadat. Sebab ada dalil dia. Itu perlumbaan yang kedua, lakukan ketika mana? Bulan puasa. Kemudian di antaranya bulan puasa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri awakhir mala yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya upaya pada 10 malam terakhir melebihi usahanya sebelum-belum itu. Maknanya Rasulullah tingkatkan amal usaha di 10 malam terakhir. Tuan-tuan, saya cerita satu rahsia. Tapi tak rahsia pun sebenarnya, tapi bagi saya rahsia. Tuan-tuan tahu tak bilanya malam Lailatul Qadar? Kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan orang yang paling hebat. Saya tak tahu. Tetapi ada satu soalan, ada hamba Allah tanya kepada Datuk Mufti wilayah. Tuan-tuan boleh cari artikel ni, saya boleh kongsikan. Hamba Allah ni bertanya, Datuk Mufti, bilakah Lailatul Qadar? Bukan, Datuk Mufti, adakah orang yang solat Isyak pada malam Lailatul Qadar dapat pahala Lailatul Qadar ataupun tidak? Maksudnya orang sembahyang Isyak. Jadi jawapan Datuk Mufti saya kongsikan tahun depan punya puasa. Boleh tuan-tuan? Oi kacau ustaz ni, lain kali jangan ajak. Tuan-tuan, apa jawapan Datuk Mufti? Jawapan dia sungguh menggembirakan kita. Datuk Mufti bagi tahu waktu Lailatul Qadar ni bila sebenarnya. Adakah pukul 2 pagi, adakah pukul 3 pagi, adakah pukul 4 pagi, adakah dekat subuh, adakah pukul 12 malam? Kita pun tak tahu. Tetapi jawapan Datuk Mufti bagi tahu, malam Lailatul Qadar bermulanya tenggelamnya fajar ketika waktu maghrib, dan dia akan berakhir apabila waktu subuh. Bermaksud orang yang solat Isyak pada malam Lailatul Qadar, kamu dapat sebahagian ganjaran daripada Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Kita kekal istiqomah 10 malam terakhir semayang maghrib jemaah, 10 malam terakhir solat Isyak berjemaah, 10 malam terakhir solat tarawih berjemaah. Itu yang biasa kita buat. InsyaAllah pahala Lailatul Qadar sebahagian daripada milik kita. Faham tak? Sebab apa saya ceritakan tuan-tuan? Saya setiausaha masjid di Bandar Baru Bangi. Tuan pengurusi terkejut, ustaz daripada Bandar Baru Bangi? Bangi tuan-tuan. Saya okey je, tak kisah. Asal tuan-tuan okey, saya okey. Jauh mana pun tak apa. Saya pernah didatangi oleh seorang Profesor Emeritus. Profesor Emeritus ni hebat. Dia bagi satu envelope. Dia kata, Ustaz ambil ni, saya infakkan envelope ni. Saya terima. Mula-mula dia bagi tu, Ustaz saya nak infak. Saya kata masuk je lah dalam akaun, boleh transfer. Saya kata tak nak Ustaz, saya nak bagi dekat tangan Ustaz. Saya pun tunggu dekat masjid. Dia datang naik kereta, dia bagi satu envelope. Dia bagi Ustaz, saya nak infakkan kepada Ustaz. Masa tu 10 malam terakhir. Cuma sebelum dia beredar, dia kata apa, Ustaz, kalau boleh Ustaz, envelope ni saya sedekahkan kat Ustaz, Ustaz dapatkan pahala Lailatul Qadar. Jam tuan-tuan, saya dengar. Jam. Profesor tu ingat saya tahu bila Lailatul Qadar. Kalau saya tahu, saya maklumkan kepada jemaah je. Jadi bila sampai dekat saya, sebab yang bagi tahu orang yang berilmu, Profesor Emeritus, orang yang hebat. Saya duduk dekat meja saya bagi tahu imam, Mam, ni profesor bagi, ambil. Sekarang ni kau pastikan dapat pahala Lailatul Qadar. Imam tu kata, profesor tu gila. Gila. Saya kata, mana boleh. Tapi saya ambil envelope tu, saya duduk dekat meja. Saya pun terpening juga, macam mana nak buat ni. Saya buka envelope tu. Saya buka-buka, rupanya dalam envelope tu ada 10 lagi envelope. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau mungkinlah kita nak paling malas sekalipun, satu envelope satu malam. Satu envelope satu hari. Ni hari 21, 22, 23, 24 sampai 30. Timbul soalan,
Waktu bila nak masukkan envelope ni pula dalam tabung? Adakah subuh? Adakah asar? Adakah isyak? Adakah maghrib? Jadi perkara inilah, bila kita ni banyak bertanya, kita banyak baca tu dapat jawapan Datuk Mufti tu. Maksudnya Lailatul Qadar bermula maghrib, habisnya isyak. Beramallah pada ketika itu, insya-Allah pahala Lailatul Qadar milik kita. Kita beramallah. Jangan pilih-pilih. Ustaz, malam 27 tak payah, malam ganjil tak payah. 20 10 tu kita habiskan. Tarawih jangan tinggal. Isyak berjemaah jangan tinggal. Maghrib berjemaah jangan tinggal. Kita bolon semua. Insya-Allah pahala itu ganjaran milik kita. Baik. Itu baru yang kedua. Masuk yang ketiga. Sudah. Laju sikit Ustaz. Baik. Saya lajukan. Yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, wa mudzara al-taqwa liyum al-qarram. Jadikan dunia ini sebagai tempat bercucuk tanam untuk kamu tuai di hari akhirat kelak. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan tanya, Ustaz, kita nak tanam apa ni? Nak tanam ubi kayu ke ubi keledek? Apa barang ubi? Nak tanam apa tuan-tuan? Rupanya tanaman yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qudamah berada dalam Al-Quran. Berada tuan-tuan dalam Al-Quran. Allah nyatakan tentang tanaman ni. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-20. Yang mana Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhiratin nazid lahu fi harsih. Barang sesiapa yang menginginkan amal ibadatnya mendapat ganjaran di hari akhirat kelak, Allah akan jadikan amalan kamu mendapat di hari akhirat kelak. Cuma tuan-tuan akan tanya, Ustaz, kita nak tanam apa ni? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak tanam sehingga kamu boleh tuai di hari akhirat kelak? Perkara ini yang pertama Rasulullah jelaskan kelebihan bulan puasa. Masuk lagi bulan puasa. Tuan-tuan, bulan puasa ni kalau tuan-tuan puasa pun sudah cukup. Asalkan tidak membatalkan puasa, atau tidak merosakkan puasa, atau tidak mengurangkan pahala, sudah cukup. Apa yang kita akan dapat? Benda yang pertama yang kita kena tanam di atas muka bumi ini, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani li abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Maksudnya puasa yang kita buat dengan hebat, dengan istiqamah, dengan ikhlas, dia akan tumbuh di hari akhirat kelak sebagai menyelamatkan kamu keluar daripada neraka Allah. Bukan saja puasa, tetapi termasuklah Al-Quran yang kita baca. Sebab itu kalau surau ni buat tadarus Al-Quran, tuan-tuan, kita join lah tahun ni. Kalau sebelum ni kita tak pernah join, tahun ni kita join. Cuma strateginya tuan-tuan, Ustaz, saya tak kerti baca. Ingat, pas. Sampai dekat turn kita, pas. Itu je lah boleh. Tapi setidak-tidak kita ikut tak? Kita ikut. Orang tu baca alif lam mim, kita pun tengok, oh ini ayat. Kita pun tidak-tidaknya kita ada usaha. Daripada pandang Quran langsung tak nak. Ingat, dua perkara ini kamu tanam di dalam bulan puasa. Puasa kamu, dia akan tumbuh sebagai pemberi syafaat kepada kamu. Kalau kita tak buat, kamu tak akan dapat. Dia tidak akan tumbuh. Dia tidak akan wujud di hari akhirat kelak. Sebab di atas muka bumi kamu tak tanam. Inilah di antara perkara yang kita kena tanam. Dia akan tumbuh di sana nanti. Ini perkara yang cukup hebat. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahur rayan. Allah ciptakan satu pintu khusus kepada kamu, iaitu pintu ar-rayan, kepada orang yang berpuasa. Kamu tanam puasa kamu, Allah tumbuhkan satu pintu di hari akhirat kelak, iaitu pintu itu adalah pintu syurga. Yang mana pintu syurga itu dikhususkan kepada orang yang berpuasa. Kalau kita baca dalam hadis ini, Rasulullah menyebut ainas saimun. Mereka akan berkata, wahai orang-orang berpuasa, mana kamu, mana kamu, mana kamu? Masuklah dalam pintu ini. Apabila semua orang berpuasa dah masuk, ditutup pintu, tak ada siapa lagi yang boleh masuk. Tuan-tuan, pintu tu Allah sediakan kepada semua orang yang berpuasa. Puasalah dengan hebat, puasalah dengan ikhlas, puasalah dengan
Istiqamah dan jangan rosakkan puasa kamu. Macam mana nak puasa? Suruh ustaz lain cerita. Saya bagi semangat. Jadi jangan rosakkan puasa yang kita buat. Antara apa lagi yang kita boleh tanam? Dalam ini yang boleh kita tanam tuan-tuan, satu perkara. Kalau kita tak tanam, kitalah yang paling rugi. Iaitu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahil masjid walau kama sasiqatatin libaidiha banallahu lahu baitan fil jannah." Dah azan ke? Dah. Nak berhenti dulu azan. Kita berhenti dulu. Baik tuan-tuan. Baik tuan-tuan, sikit lagi saya sambung bagi habis. Jadi antara yang kita nak tanam dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membina rumah Allah
walaupun sebesar sangka burung sekalipun, Allah akan bina satu istana di dalam syurga. Maksudnya apabila kita menginfakkan harta kamu untuk membina rumah-rumah Allah, Allah akan tumbuhkan, Allah akan wujudkan satu istana di dalam syurga disebabkan apa yang kamu infakkan. Dan dalam hadis tersebut, kalau kita mengikut tafsiran para ahli ulama, yang dimaksudkan dengan sangka burung itu ialah walaupun kamu menginfakkan dengan sebiji batu bata sekalipun, Allah akan bina satu syurga, akan bina satu istana dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak menginfak buat masjid ni, kita bagilah sedekah. Dan yang terakhir, tuan-tuan, tabung tu sedang bergerak. Tuan-tuan masuklah berapa sekalipun. Tak kisahlah warna biru, merah, hijau sekalipun. Tapi saya yakin warna biru banyak orang masuk. Dia kalau merah dia stop kejap, kena warna ungu dia istighfar kejap, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, warna biru pun cukup. Sebab apa saya kata cukup? Allah nyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261, yang mana Allah berikan perumpamaan seperti mana perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Samalah seperti kamasali habbatin anbatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Samalah seperti yang apa yang kamu sedekahkan, kamu infakkan, dia akan tumbuh di hari akhirat kelak. Seperti mana si biji benih yang kamu tanam tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Inilah yang kamu akan dapat. Dia akan tumbuh, dia akan segar, dia akan berlipat kali ganda dengan apa yang kamu infakkan pada malam ni. Walaupun dengan warna biru sekalipun, jangan warna silver sudah. Tuan-tuan, Allah nyatakan, inilah tanaman kita, tanam, kita akan tumbuh di hari akhirat kelak. Yang terakhir, yang keempat, sampai juga yang terakhir tuan-tuan. Yang keempat, Imam Ibnu Qudamah nyatakan, wa ma hal tahsil azzal lis-safar allazi laisa ka asfar. Jadikan dunia ini sebagai tempat menyediakan bekalan untuk satu perjalanan yang cukup jauh, yang tak pernah orang pergi. Kenapa Imam Ibnu Qudamah nyatakan tentang bekalan? Sebab Allah nyatakan dalam Al-Quran, kita semua ni dalam surau pada malam ni, kita lalai sediakan bekalan. Sedangkan bekalan atas muka bumi kita buat. Kejap lagi nak balik kampung, macam-macam kita buat. Lagi-lagi orang yang ada anak kecil, pampers, air suam, air panas, separuh kereta tu untuk anak je. Kalau orang muda, dia simpan duit untuk hari tua, pandai pula untuk hari tua. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, memang kamu sediakan untuk atas muka bumi, tapi perjalanan yang panjang kamu tak sediakan. Allah nyatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-20 hingga 21. Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sedarlah wahai orang-orang yang lalai. Dunia yang kamu suka ni, dunia yang banyak mewah ni, dunia yang banyak harta ni akan habis. Akan habis. Wa tazarunal akhirah, dan kamu lalai sediakan bekalan untuk hari yang akhirat. Siapa? Kita semua, termasuk saya. Kita semua. Allah bagikan dalam Quran ni. Sebab Imam Ibnu Qudamah kata, sediakanlah bekalan, sediakanlah bekalan. Bekalan apa tuan-tuan? Rasulullah ceritakan kepada kita. Rasulullah menyatakan orang-orang yang telah meninggal duduk dalam kubur melebihi usia mereka. Kalau zaman Rasulullah 1400 tahun dahulu sampai sekarang 1400 tahun, mereka duduk dalam kubur melebihi usia mereka. Dan dalam kubur ada dua golongan. Golongan yang tidak diseksa oleh Allah, golongan yang mendapat rahmat dan nikmat. Golongan yang kedua, golongan yang diazab oleh Allah. Golongan yang pertama diceritakan oleh para alim ulama, golongan yang pertama yang bergembira ni, dia berkata kepada Allah, ya Allah, kalaulah kiamat itu sampai 1 juta tahun lagi pun, kami tak apa. Tetapi bagi orang yang kena azab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, segerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat ya Allah, kami tak tahan. Mereka minta disegerakan kiamat. Kenapa mereka minta? Dan kenapa mereka tak minta? Rasulullah nyatakan ada 3 amalan yang mereka lakukan. 3 inilah bekalan kita. Rasulullah SAW bersabda, iza mata al-insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasa.
Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan kamu. Yang ketiga, ilmu yang dimanfaat. Inilah bekalan bagi orang-orang yang meninggal. Kalau bekalan ini ada, mereka mengatakan, ya Allah, kalau 1,000,000 tahun lagi pun kiamat, kami tak ada hal. Kami tak ada hal. Tapi kalau orang yang tak sediakan bekal, ya Allah, bila nak kiamat, ya Allah, segerakanlah kiamat. Dia tak tahu kiamat tu lagi azab. Tapi ini keadaan yang Rasulullah nyatakan. Sebab tuan-tuan, ada seorang wanita pernah datang jumpa Rasulullah. Tuan-tuan ingat kisah ni, tuan-tuan muhasabah diri. Seorang wanita datang jumpa Rasulullah yang diceritakan semula oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah beritahu, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, inna ummi aftulitat nafsaha walam tus. Ya Rasulullah, ibuku baru meninggal. Ibuku baru meninggal, sedangkan hartanya banyak dan dia tak tinggalkan wasiat pun. Wasiat tak ada, tapi hartanya masih banyak. Kemudian wanita berkata, ya Rasulullah, agak-agaknya lah ya Rasulullah, kalau ibuku masih hidup, pasti dia suruh aku sedekahkan harta ini. Betul ke tak betul? Rasulullah kata, na'am. Naam, ibu kamu memang mengharapkan harta ini dipulangkan kepadanya. Sebab Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Rabbi laula ahartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami, tambahkanlah masa kami, berikanlah kami sikit lagi masa ya Allah untuk kami bersedekah. Allah nyatakan orang-orang yang hidup, ketika mana hidup banyak harta, ketika mana hidup mewah, tapi dia lupa sedekahkan kepada Allah, lupa berikan pinjaman kepada Allah. Ketika mana malaikat maut cabut nyawa dia berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau panjangkanlah usia kami, kau tambahkan sikit lagi pun jadilah ya Allah, aku nak bersedekah. Dan Allah tak bagi can. Allah cabut nyawanya, dan ketika mana dia meninggal, Rasulullah bagi tahu, ibu kamu memang mengharapkan harta itu dipulangkan. Sebab ketika mana dia hidup, dia dilalaikan oleh dunia. Tuan-tuan, Rasulullah bagi tahu, ketika mana kamu dah masuk dalam kubur, harta masih banyak, dan kamu tinggalkan anak yang soleh, kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Tapi kalau kita tinggalkan anak yang bernama saleh, tuan-tuan, kirim salam, habis harta kita. Tapi inilah peringatan, sebab harta itu menjadi bekalan. Jadi itulah tuan-tuan 4 perkara. Pertama, berniagalah ketika mana duduk di atas muka bumi Allah. Yang kedua, berlumba-lumbalah dalam melakukan amalan. Yang ketiga, tanamlah sebanyak mungkin amalan yang boleh kita tanam supaya dia tumbuh di hari akhirat kelak. Dan yang keempat, sediakan bekalan. Sebab perjalanan itu cukup panjang dan kita tidak tahu bilakah dia akan berakhir. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biqadri subhanaka rabbi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.